آل الكرام شغل الفاتحة. إياك نعبد Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'ani pada sallallahu sirra. Asy-syari'atu kulluha qabdun. Asy-syari'atu kulluha qabdun. Li'annaha hamilatun li asqali taklif bil ibadah wal hamilu maqbudun maqdud. Syariat itu semuanya cengkaman, kerana ianya menanggung beban-beban taklif. Jadi syariat itu semua dipanggil qabd, kerana ia menanggung beban-beban taklif dengan ibadat. Dan orang yang menanggung beban itu dicengkam dan kepenatan. Ya. Paham tu? Di syariat itu dipanggil qabdun. Apa nama qabad? Cengkaman. Kerana ia menanggung bahawa orang yang mengamalkan syariat sebelum terbuka hakikat, maka di dalam kesempitan. Sebab apa kesempitan? Bahawa dia masih belum lepas daripada taklif syar'i. Apa maksud taklif syar'i? Bahawa dia masih memandang diri dia lagi. Ya, selagi ia memandang diri dia lagi, kuasa dia dan sebagainya, memang dia rasa benda tu buat. Tapi bila dia karam dalam memandang hakikat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mana dia akan nampak keringanan. Sebab tu ulama sufi kata apa? Cari guru yang meringankan kamu ibadat. Jangan cari guru yang memberatkan kamu beramal. Faham? Jadi dia pun cari guru. Seorang guru kata engkau zikir satu hari 10,000. Dia cari satu guru lagi, engkau zikir satu hari 100. Guru ni bagus 100 kan? Macam tu kan? Kalau maksudnya tu kan? Jadi guru ni baguslah, tepat dengan ulama kata. Dia bagi gengan 100 je. Yang tu bagi 1,000, 10,000, maut dia. Kan itu maksud dia. Maksud cari guru yang boleh kamu terbuka marifat dengan Tuhan. Bila terbuka dengan marifat Tuhan, ibadat semua rasa lazat ringan. Itu maksudnya. Dia tak tidur malam pun dia rasa ringan. Lazat, itu maksud dia. Jangan kau cari guru sampai kau mati, guru kau punya beramal macam tu, dia rasa berat, sakit, lenguh, tak sedap, malas. Itu guru tak ada power. Guru yang tidak boleh mentarbiah rohani kamu ke hadrat Tuhan. Cari guru mursyid yang sebenarnya, yang dia boleh menarik hidung kamu menuju kepada makrifat akan Allah Ta'ala. Batu satu ulama syariat, dia berbahas dengan ulama hakikat, ulama besar-besar ni kan. Dia kata ilmu tasawuf ni, dia kata ilmu fiqh ni paling hebat. Ulama tu kata ada lagi hebat. Dia kata, tak ada ilmu fiqh yang hebat.
Ulama Sufi dia kata ilmu fiqh memang hebat, tapi ada lagi hebat dia. Dia pun cerita begini, senang kau ulur hidung kau kat aku, yang aku tarik ni. Yang kau ulur hidung kau kat aku, yang aku tarik. Mana banyak kau, yang aku tarik. Dia tarik, dia kata buka hijab. Oh Allah, dia kata kalau aku tahu lama dah aku masuk jalan ni, kata. Aku tak tahu. Ilmu ni bukan ilmu idrakil akal. Ilmu ni panggil azwaq, rasa yang Tuhan buka. Nah, rasa. Jadi makna bila dia berpegang dengan syariat lagi bermakna apa? Dia masih memandang diri dia. Dia rasa dia beramal, dia rasa dia belum mati ke lagi. Itu yang rasa penat. Bila dia pump, dia buka dengan Tuhan, tu dia rasa lazat. Itu beza dia. Sebab tu syariat kulluha qabad, dipanggil cengkaman. Li'annaha hamilatun, kerana ia menanggung bebanan taklif. Taklif syarak, ini wajib, ini haram, dia kena jaga tu. Ya, dia tak dapat hikmat dalam benda tu lagi. Tapi kalau dia dapat, baru dia faham bahawa sendiri dengan hukum taklif tadi, Tuhan menghalal mengharamkan semua, ada hikmat dia apa? Untuk mereka mendampingkan diri dengan Allah Ta'ala, mengenal dan berlazat dengan Tuhan. Itu lain. Masalah selagi hamba itu tidak keluar daripada diri dia, selama itulah dia terseksa, tu maksudnya. Ya, selama insan itu tidak keluar daripada dirinya, selama itulah dia merasa berat dalam beramal. Kalau dia keluar daripada diri dia, dengan bahawa dia tidak merasakan haul dan quwwah dia. Yang dirasakan adalah quwwatillah wa haulillah, bahawa dia akan rasa lazat ibadat, sebab dia memandang terus kepada hadrat Allah Ta'ala. Kemudian wal ilmu kulluhu basat, jadi bastun. Al ilmu sini apa? Al ilmu ladunni. Kulluhu bastun li'annahu an kashfin wa musyahadatin. Tadi li'annaha hamilah dengan kashfin lain dan jauh beza tu. Itu dia rasa dia tanggung, dia nampak dia. Yang ni tak, dia kata kashfin, terbuka hijab, musyahadah, dan disyuhud akan Allah Ta'ala, lenyap dia. Sebab tu dia rasa lazat. Ya. Wasara la'amalu inda sahibihi adatun la sikah, ya, la sikala fiha wala takalluf, sebab li'annahu lam yara lahu wujudan. Itu punca dia. Dekat mana beza dia, kat situ beza dia. Li'annahu lam yara lahu wujudan fi amalihi bal yarahu fadlan minallahi wa rahmatun panbasata lizalik. Asal letak beza dia ni. Dan ilmu ladunni, ini ilmu di sisi Allah Ta'ala yang terus Tuhan buka apabila seorang hamba tadi melakukan riyadhah dan mujahadah dengan cukup syarat dia. Bila cukup syarat dia, maka bersihlah batin hati dia, hakikat diri dia. Ketika itu dia pun layak menerima pancaran nur daripada Ta'ala. Tuhan pancarkan nurul ladunni di sisi dia. Ketika itu dia rasa lain lah. Semuanya keluasan tu, kulluhu basat, dia rasa luar, lapang, selesa, sedap. Kerana apa tu? Kerana ia melalui singkapan hijab. Bahawa ilmu laduni ini bukan mendapat dengan idrakul akli, kita fikir, kita mengaji perah otak kan. Dia ni singkapan hijab. Hijab tu terbuka, pum. Bila hijab terbuka, bila kalbi dia telah berjejak dalam maqamil mahabbah, maqamul ishkin, maqamul qurbi, maqamul basat, dia duduk taraf tu, pam. Kalbi dia di situ berlazat dengan Tuhan, maka dapat tu hijab. Aku buka hijab Tuhan. Ya, Tuhan tengok dalam kalbi dia memancar nur, rindu ke Tuhan. Tuhan buka dah, pum. Dia tengok dalam kalbi dia hubud dunia berlambak. Gelap nak buka apa? Buka apa dia tak nampak, buta mata hati. Mata hati akan buta kalau letak cinta dengan dunia. Tetap cerita lah kan. Ya, dia letakkan, dia berani letakkan kalbi dia seronok dengan dunia, cerita dunia, dia mengazab diri dia sendiri. Dia mengazab diri, dia tak sayang ke diri dia. Orang yang sayang diri dia, dia angkat tahu bawa ke Tuhan. Yang letakkan kasih kita rindu dengan dia, Tuhan sayangkan diri dia. Ya, dengan sebab itu dia akan dibuka oleh Allah Ta'ala, dikurniakan. Bukan ni gaja bagi, tak? Ni bukan gaja bagi. Ni Malikul Muluk, raja segala gaja, pemilik segala makhluk, pentadbir sekalian alam. Dia akan berikan bila dia tengok dalam batin hati kita tadi memancarnya nur mahabbah, nurul ishkin pun dibuka. Ya, sebab nur ishkin dia akan dapat bila
bila ada rasa kelazatan dengan Tuhannya. Ya, dia lazat, zikir dia lazat, dia sembahyang lazat, seronok, rindu, seronok. Dan seronok tu tak akan datang melainkan dengan apa tadi? Dia dengan apa tuan? Istighal, memberikan tumpuan fokus yang betul-betul dia dengan Allah Ta'ala. Dia fokus betul-betul, maka Tuhan hadiahkan dia kemanisan. Lepas kemanisan, rindu, asyik. Lepas tu boleh buka. Pum, rafa'atul hijab, maka Ta'ala buka hijab. Ni buka hijab ni, dia dapat laduni. Bila dia dapat saja laduni, dengan apa sebab dapat, terbuka hijab, dia panggil kashfin wa musyahadah. Dan bila terbuka, maka dia pun menyaksikan. Singkapan hijab dan penyaksian. Mana mungkin seorang nak menyaksikan rohani dengan Tuhan kalau tak tersingkap hijab dia. Hijab dunia melapik dekat dada, dan hubbud dunia, hubbul mal, hubbur riasah, ya, kasih dunia, kasih harta, kasih kepala, jadi kepala orang. Ya, ada orang suka jadi kepala je kan. Dah dapat jadi kepala tak apa, nak lingkup apa je, dan dia pun jadi kepala. Jadi aku jadi PM, dapat PM dah, terlingkup kasar lah kau kan. Macam-macam cerita tuan-tuan ni. Ni punca apa? Punca hatinya kotor, dan hati ini tidak dibersihkan. Kekotoran hati membawa kegelapan. Bila kegelapan, tidak ada penyingkapan, kashfin tak ada, maka tenggelamlah ia dalam zulmatul ghaflah, zulmatul ma'asi dan sebagainya, gelap. Dan jadilah amalan di sisi empunyanya sebagai satu adat kebiasaan. Maknanya ibadat tuan-tuan biasa je. Kau tarik zikir setakat 100,000 hari main-main. Ya, Imam Syafi'i boleh khatam Quran satu hari sekali. Bulan Ramadan 2 kali. Imam Malik boleh buat khatam Quran dalam 2 rakaat. Rahsia kan ni, rahsia tuan. Rahsia dalam. Ya, lazat dengan Tuhan tu membawa ni. Kalau benda kita buat tak ada rasa tarikan hati, boleh buat sungguh tuan. Tak boleh. Al-khali anisyauk muakharun. Dia ingat keadaan. Al-khali anisyauk, mana qalbi yang kosong daripada rindu dengan Tuhan, muakhar, dia akan jauh tinggal belakang. Takut tinggal corot belakang, takut tunggu tak sampai. Ya, sebab jangan kosongkan qalbi kita dengan dia. Dia nak memenuhkan batin hati dengan dia, baru dia akan berizinkan. Dan jadilah amalan di sisinya empunya tadi sebagai satu adat kebiasaan. Mana apa? Ringan benda tu. Jadi adatan, lasiqan, tidak jadi keberatan. Ya. Dan tiada beban padanya. Sebab apa? Ini sebab ni. Sebab apa beza tadi yang atas berat, yang ni ringan, ya? Kerana dia tidak memandang kerana dia tidak memandang dirinya kewujudan dalam amal. Dalam beramal dia tak rasa dia buat. Dalam beramal dia tak rasa dari dia. Bahkan dia semayang tu, dia berdiri, dia rokok, semua dia rasa af'al Tuhan. Ya? Maka dia rasa seronok tak? Dia dengan Tuhan. Sebab bila pisahkan hati dengan Tuhan, tu bala besar. Tidak ada bala paling besar bila kalbi kita ceraikan dengan Tuhan. Tunggu yang lain masuk, habis racun tu. Bahkan dia menyaksikan, bahkan dia musyahadah, atau mana penyaksian itu. Ya. Bahkan dia kata apa? Bal yarahu fadlan minallahi wa rahmatan banbasata lizalik. Bahkan dia menyaksikan musyahadah semata-mata semuanya kurnia dari Allah Ta'ala. Ya, kita buat ibadat, semua tu kita rasa gerak dari dia, kurnia daripada dia, hadiah daripada, bukan kita punya. Itu baru lazat. Dan rahmatnya. Lantas dia merasa lapang bagi demikian itu. Barulah banbasata, mana terbuka, luas, lapang. Ya. Pak Warid akan sampai di antara dia apa? Liyukhrijuka min sidnil wujud ila fadha'is syuhud. Tuhan mengeluarkan kamu di penjara kewujudan, ya. Sufi kita panggil, ulama arif billah ni, tengok kita bila pandang diri kita aja, bermakna orang tu apa? Terpenjara. Dia kena lepaskan daripada la haula wala quwata. Kena lepas tu. Jangan pandang. Kalau dia lepas saja, maka dia terlepas daripada sidnul wujud, penjara kewujudan. Ya, bila penjara kewujudan diri dia lepas, dia akan terus lebih kelazatan memandang wujud yang hakiki. Wallahu ta'ala. Situlah tempat berlazat sunnah. Ya, berlazat ia dan karam ia dengan makrifat akan Allah dengan sebenarnya. Habis. Cara dia kenapa tuan? Latihlah riadah mujahadah. Ya, sikit-sikit kita kurangkan unsur nafsaniyah, dia akan masuk sikit-sikit unsur ruhaniyah. Dia masuk.
naik. Ya. Dengan apa? Riyadhah dan mujahadah. Kerja jalan ni kena buat kerja kan ni. Dia tak ada buat kerja, tak buat kerja tu tak bagi. Ya, bila tak buat kerja bermakna apa? Orang tu tak apa? Tak minat, pandai. Ya, dia tak minat, orang tu tak buat kerja. Orang buat dia tak minat. Habis orang tak minat kita nak bagi ke tuan? Ha? Orang tak minat kita bagi apa? Benda mahal kita bagi, dia tak minat. Ya, dia buang macam beruk kan engka. Beruk engka kita bagi dia permata, bagi dia emas, ya, dia tengok apa dia buang, bagi pisang dia ambil lah. Beruk ni duduk kampung Ulu aku banyak pisang. Kan kampung Ulu banyak pisang. Orang bagi pisang mengakau dia ambil, bagi dia emas permata harga 500-600 ribu apa dia ambil buang. Tak minat. Bagi orang macam tu kita nak bagi kan? Tak apa nak bagi. Takkan cincin Damrud, cincin delima nak bagi beruk. Yang dibaling dalam barit kan? Dia tak kenal. Sebab tu orang takkan beri benda mahal bila orang tu tak mengerti menilai. Ya. Sebab tu bila kita beri tumpuan, tuan tengok dalam kalbi kita tu. Bila diitilak atas kalbi kita, tengok bersungguh. Ya, dia bagilah. Riyadhah mujahadah, malam dia bangun menangis menghadap Tuhan, merayu, Allah kau bukalah hijab hatiku, aku nak merapat dengan kau, menangis setiap malam. Dia buka kan. Ini orang wali-wali semua tu dah perangkat wali lagi, menangis malam-malam bangun. Dia belum sampai lagi tarik mata bertepi. Sampai ke subuh tarik mata bertepi, bersorak sepusin. Ya, bongkang tidur kuah. Macam dapat makan makrifat tak payah dia balik. Ya. Sebab tu Rabi'atul Adawi kata apa? Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'ala al-yabasi. Kamu mengharapkan kelepasan sedangkan kamu tak ikut jalan. Perahu tak berjalan atas air. Perahu tak berjalan atas daratan. 'Ala al-yabas, tempat kering. Mana dia tahu perahu tak jalan darat, dia jalan atas air. Maksud kita nakkan sesuatu kena ikut uslub dan cara dia. Alhamdulillah. Sampai ke Tuhan, jalan dia apa? Riyadhah wal mujahadah. Riyadhah mujahadah terlambang kita mengikis. Ya, itulah unsur nafsu, unsur duniawi kita kikis. Dia tuan tengok kita kikis sikit. Mana dia nampak kesungguhan kita. Dan dia janji dalam Quran, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa bersungguh pada jalan kami buka jalan dia, kami tunjuk jalan dia. Tapi kalau tak sungguh, kita buka jalan ni. Jalan ni kenapa? Betul-betul bersungguh-sungguh baru dibuka. Habis. Kemudian wal ma'rifatu kulluha dalalun. Wal ma'rifatu ay ma'rifatu billah tu kulluha dalalun yatadallalu bihal abdu ala rabbih katadallulil mar'ati ala zawjiha bi an turiyahu juz'atan fi tashakkulin hasanin ka'annaha tukhalifuhu wa ma biha khilafun wa hadza mahdul judin wa ifdalin minhu. Ya, ifdalin minhu ta'ala la gharada lahu fihi yab'asuhu alaihi wa maqamud dalal ya yaqa'u fihi al-imbisat fil aqwali wal af'al. Dan makrifat apa tu? Billah. Dia makrifat dengan Tuhan sendiri. Satu lagi makrifat bi ahkamillah, dengan hukum hakam. Itu ulama syariat, ulama fiqh. Ya, dia alim makrifat dengan hukum hakam banyak. Yang ni tak dengan Tuhan dia sendiri. Dia lagi tinggi. Jadi semua ni makrifat sebenarnya apa tu? Ila dalalah. Dalalah bermakna kemesraan. Jadi kita ikut kalbi kita, dia mesra dengan Allah ke atau dia mesra dengan selain dia. Berjaya dan untunglah orang yang mesrakan kalbi dia dengan Tuhan. Ya, seronok, berlazat, bernikmat. Kalau dia mesrakan dengan yang lain, dengan dunia, dengan apa, biar makin jauh. Ya, ahlillah tiap nafas dia makin hampir. Kalau sebaliknya tiap-tiap nafas dia makin imbiat, terjauh. Dan makrifat dengan Allah Ta'ala itu semuanya panggil kemesraan seorang hamba bersama Tuhannya kan. Itu dahsyat tu. Dengan makrifah itu seperti kemesraan seorang perempuan dengan suaminya. Ya, macam mana seorang perempuan yang mesra dengan suaminya. Ya, begitulah, bahkan lebih daripada itu.
Dengan bahawa dia memperlihatkan kepadanya, ya, maknanya sikap kasar dalam rupa yang indah. Kadang ditunjukkan sikap kasar dia kan, tapi sebenarnya itu dalam indah. Dia marah tu bukan marah betul, sebab dia sayang. Itu maknanya, ya, kemesraan seorang perempuan dengan suaminya. Dengan bahawa dia memperlihatkan kepadanya sikap kasar dalam rupa yang indah, seolah-olah dia bergaduh dengannya sedangkan tiada persengketaan antaranya. Ya, itu. Ini adalah semata-mata apa? Kepemurahan dan kurniaan daripadanya. Daripadanya Ta'ala. Tiada tujuan yang mendorongnya untuk melakukan hal itu ke atasnya. Di makam kemesraan itu berlaku padanya kelapangan dalam kata-kata dan tingkah laku. Maka kalam-kalam dia akan nampak luas, jauh hakikat dia, aqwali dan af'al dia. Itu orang yang ahli makrifat. Dia ada apa? Dalan, ya, dalalun maknanya apa? Kemesraan. Kemesraan duduk di mana? Qalbi. Dia tak ada tempat lain kan. Jalan ni semua jalan qalbi, jalan dalam dan. Kemudian tariquna mahabbah tu. Tariquna ayyuhal muwahhidun mahabbatun la amalun maqdudun manzurun ilaihi wa fana'un la baqa'un. Khasiluhu anna tariqatahum mahabbatun wa fana'un la amalun wa baqa'un li'annaka iza dakhalta fil amal wa huwa al-ibadah kunta laka wa iza dakhalta fil mahabbah lillah wa akhlastahu kunta lahu ta'ala. Waktu dia bercakap dengan laduni, terletak itu. Tariqatuna, dan jalan kami. Siapa dia? Ma'asyiral arifin, sekalian orang yang arif, yang mengenali Tuhan, para aulia. Wahai para muwahhidin, ayyuhal muwahhidin, wahai orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tauhid. Ya, jalan dia apa? Mahabbah. Sebab bila tidak ada mahabbah, dia tak ada jalan, enjin. Hati kita tengok ada rindu ke Tuhan. Ya, orang rindu macam mana? Ya, duduk bangun semua mulizah, dia tak kena duduk. Dia rindu kan. Orang kata apa? Makan tak lalu, tidur tak nyenyak, mandi tak basah. Betul mandi tak? Merokok sini mandi tak basah. Itu bahasa orang bercinta, dia tak boleh masuk dalam persuratan. Nanti yang kata khayal. Engkau aku engkau. Betul. Engkau ada dalam hatiku. Banyak orang tu masuk dalam hati dia. Mampu ya. Itu semua bahasa-bahasa gambaran. Ya, yang tak boleh nak nukil dan dia menterjemahkan muda dalam. Ya, itu maksudnya. Engkau aku engkau gitu. Mana? Orang pandang, orang cakap pun pening, apa engkau aku engkau lah aku. Maksud dia apa? Dah sejati. Pum, satu. Dia bagi itihad. Sebab itihad dalam usuluddin kafir tuan ni. Menyatukan makhluk dengan Tuhan, dia kata kafir. Kalau itihad dalam sufi tinggi. Dalam pandangan sufi itihad tu tinggi, dan itihad mana menyatukan pandangan dia dengan Tuhan, bukan satu zat Tuhan dengan makhluk kan. Usuluddin tak satu zat dengan makhluk. Ini memang kufur. Mana ada Tuhan boleh bersatu dengan makhluk. Tapi mana satu pandangan rasa cinta dia satu dia dengan Tuhan, lain tak ada. Tuhan ni. Itu dipanggil golongan muwahhidin. Orang yang mengesakan Allah Ta'ala dengan mahabbah dia. Mana kasih dia dengan Tuhan dia. Ya, kasih yang lain tu semua kasih apa dipanggil? Kasih sisi, bukan kasih sebenar. Ya, dia kasih ke seorang sebab seorang tu bawa dia ke Tuhan. Itu atas jalan tu. Kalau kasih yang sebenar ialah dengan dia. Jalan kami wahai para muwahhidin ialah jalan cinta, bukan jalan amal. Ya. Tu. Amal kena buat, tapi amal tu akan membawa, bila dia jadi betul, dia akan pergi pada nokta akhir apa? Cinta mahabbah. Yang memenatkan dan dipandangnya. Dan bukan mana jalan amal maqdudun manzurun ilaihi. Mana amal yang memenatkan, yang dipandang. Dia amal tu kita rasa penat bila kita pandang kita. Itu maksudnya. Dan jalan lenyap, bukan jalan kekal. Apa jalan lenyap? Lenyap fana dia dengan
dengan makhluk, dia dengan Tuhan. Bukan jalan kekal dengan makhluk, itu maksud dia. Kalau kekal dengan Tuhan tu bagus ya. Ni fana la baqa, lawan fana sini. Ya, ataupun susulan baqa, dia bagi susulan fana, dia bagi baqa, itu lain. Baqa tu hati sentiasa kekal, ni baqa sini baqa bil khalaid, kekal dengan makhluk, itu tak boleh pakai. Kita akan sampai. Kesimpulannya bahawa jalan mereka itu, segala orang yang usul ila Allah adalah jalan kecintaan. Ya. Sekarang nak cinta, rukun besar dia apa? Kenal. Tak kenal tak? Bahasa Melayu pandai, itu hadis Melayu. Ya, siapa tak kenal dia tak cinta. Siapa tak kenal dia tak gerun. Dia dua je. Sifat gerun dengan sifat kasih. Ya. Bila dia kenal aja, dia tengok dia kenal, dia berkenan. Hati ni akan berkenan bila benda cukup hebat. Cukup hebat. Kalau hebat cantik, cukup cantik. Ya, kalau hebat, cukup hebat. Maka semua tu milik siapa? Siapa lebih hebat dia tak ada. Siapa lebih cantik dia tak ada. Siapa lebih kaya daripada Tuhan. Siapa lebih murah, semua dia punya. Dan segala sifat kesempurnaan dia punya. Tapi kenapa insan tak jatuh hati kat dia? Sebab dia buta. Buta mata hati, tak buka. Dia kalau buka je mata hati, dia kenal Allah Ta'ala. Oh, kalbi dia takkan pergi tempat lain lah. Sentiasa kalbi dia bergayut dengan Allah Ta'ala. Sentiasa rindu yang kuat dengan Tuhan. Berjalan dia duduk di sebagai ahli ishq, ya, ahli kerinduan. Itu dia. Baik, nak asak dengan apa tuan? Nak dapat cinta tu. Cinta bukan kat mulut, dekat kalbi. Maka dalam tu kena buang. Cinta dengan makhluk tu kena cinta nafsu kena Okey, nafsu kan cinta apa? Apa? Membuta. Tidur. Lawan, bangun malam. Nafsu suka apa? Melantak. Dia ada restoran melantak dekat Kelebang. Restoran melantak. Oh, ya, maka kita blok ni tuan-tuan, blok. Kurangkan tidur, kurang makan. Dia suka temberang kau bercakap, kurangkan baca. Itu semua dia pakai dalam suluk tu. Tu sebenarnya dipakai rukun dalam suluk ni, benda rahsia ni. Ya, benda kecintaan nafsu kita buang. Sebab cinta ke nafsu dia menghalang cinta dengan Ta'ala. Dia segala kendak dia kita buang. Banyak makan, banyak tidur, banyak bercakap, banyak sembang, buang. Pum. Ketika itu baru dia akan timbul. Dia akan dapat, bila kurang bercakap, maka dia akan dapat apa? Pembukaan dengan Ta'ala. Dia kurang makan, dia akan dapat nur daripada Tuhan. Kalau kita kurangkan makan, nur dia akan datang. Itu dalam hadis tu. Iza aqallur rajul at-tu'ma muli'a jawfuhu nuran. Sabda Rasulullah SAW, bila seorang tu mengurangkan makan, maka Tuhan penuhkan batin hati dengan nur. Jadi mana unsur nafsani, unsur nafsu kita blok, bukan buang terus. Tak makan kita bukan malaikat, lebih kurang buang dengan tujuan supaya minta Tuhan dapatkan kita cinta pada makhluk tu, dibuang supaya masukkan cinta dengan Dia cinta dah tetap sebati dengan dia, dia akan lahir bentan. Dia punya tanda apa? Kasratu zik, banyak ingat. Sentiasa hati tu ingat. Itu mula dia membibit tunas kecintaan dengan Tuhan. Lepas tambah pula dengan zikrullah wa tafakkurin. Tafakkur allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaru wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia mentafakkur, memerhatikan segala kejadian yang merupakan tu anugerah rahmat Tuhan. Nikmat yang kita ambil, yang kita pakai, kita guna, semua siapa punya? Dia punya. Tu benda tu bila kita istighfar, tembak dalam kalbi, hati muhasabah, dia naik pada murakabah, dan dia akan naik pada musyahadah, pun dia akan terbuka. Mahabbah dia makin tinggi. Bila mahabbah dia tepung sebati, dia duduk mana pun sentiasa ingat. Ya, dia duduk mana pun ingat. Kasih sudah. Maka kita memancarlah nur mahabbah. Maka dia akan dipimpin jalan, makin dapat, makin dekat dengan Ta'ala. Sebab tak ada mahabbah, dia tak akan masuk dalam dia. Dia kosong je. Kemudian jalan kami ialah jalan, ya, para muwahhidin, orang yang mentauhidkan Tuhan, tauhid yang khas ni ialah jalan cinta, bukan jalan amal. Ya, maknanya bukan fokus kita jalan amal. Maksud bukan tak beramal, jangan silap belakang. Ya. Yang memenatkan dan dipandangnya, bukannya amal yang bentuk ni. Bahkan dia beramal dalam bentuk cinta.
Bila amal dia bentuk cinta, maknanya dia makin rapat dengan Tuhan. Dia akan nampak af'al dia makin tegang. Dan jalan lenyap, bukan jalan kekal. Jalan melenyapkan diri kita, bukan menampak kekal diri kita. Kesimpulannya bahawa jalan mereka adalah jalan kecintaan mahabbah, ya, dan lenyap bukan jalan amal dan kekal. Itu dia. Kerana sesungguhnya engkau apabila engkau melakukan amalan, iaitu ibadah, adalah engkau ketika itu, ya, untuk dirimu. Tu buat ibadat tu, kebanyakan orang untuk diri dia. Buat ibadat ni fadilat ni, buat kelebihan besok dapat ni. Itu untuk diri kita. Apabila engkau masuk dalam jalan kecintaan bagi Allah, ya, dan engkau ikhlas di dalamnya. Bila dibuat ibadat kerana Allah atau membina kecintaan, ya, sebab tu dia potong dengan nampak kita. Kan nampak kita dah leka dengan kita. Sebab tu bila orang kata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita jawab apa? Yang dia insya-Allah. Ni ada sebelah ni kan. Kat Duyung sebelah ada geng ni. Yang kata hayya 'alas salah, insya-Allah, insya-Allah. Kita dengar dua, mana pula ni? Satu hari kita sembahyang tu masjid, sebelah di luar. Kuat pula dia jawab, insya-Allah. Oh, ni lain dia. Ni lain putu bayar ni. Dalam hadis sahih yang Bukhari semua, Rasulullah kata la haula. Sekarang apa sebab? Orang panggil semayang, maka maksud dia apa? Datanglah kamu pada semayang tadi, jalan semayang dan jalan kejayaan dengan apa? Mematikan diri. Itu maksudnya. La haula wala quwata illa billah, panggil jalan mematikan diri. Matikan diri kamu bahawa kamu hidup. Matikan la haula, tak ada daya kita. La quwata, tak ada kekuatan kita. Semua yang kita buat semua dengan dia. Baru dia buka. Ini kita datang pulang, kita rasa kita hebat, kita wah habis dah jawab. Ya. Kau jadi imam lagi pula. Dapat baca kuat mana pun. Mula dia sibuk nak tarik surah apa ni kan. Ya, surah panjang kan, pendek ke, nak buat lagu apa ni kan. Puas. Dia menyanyi kat depan. Imam Mekah ke Imam Madinah kan. Kau tarik ni kan fu. Yang orang kata syok. Habis dah. Zahir dia menghadap sana, batin dia menghadap kat makhluk. Menghadap kat orang. Ya. Yang banyak dia kena kan. Ulama besar di Mesir dan wali besar. Syed Salih Ja'fari, dia jadi imam tuan-tuan, dia kata dia baca pendek. Lepas Fatihah dia baca qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Ya. Kadang wali-wali dia potong nafsu tuan. Nak susu baca banyak-banyak, dia baca yang pendek, ambil kau ni. Dia potong, dia cut terus. Kita pula layan. Baca surah ni sedap, surah ni. Mesti orang kata hasil baca surah ni, tukar surah lain. Buat lagu ni, buat lagu ni. Habis dah. Dia semayang, dia asat jangan ada kiblat. Hati ni ada orang. Mana nak terbuka hijab tuan. Dia panggil qari mura'in. Itu dalam hadis kan. Allah ni rumit. Sebab tu kalau tak mengaji ilmu tasawuf memang terbalik, memang masuk longkang. Yang kita mengaji pun sempang siu. Nak repair bukan main payah lagi. Kalau dia tak tahu jalan ni lagi dah. Wah, dia rasa dia bagus. Ambil. Dia buat ibadat, dia rasa dia bagus. Dia habis. Dia rasa dah sampai. Rupanya mahjub, terhijab lagi. Allah karim. Mana jalan cinta bukan jalan amal. Mana bukan fokus kita tujuan matlamat ialah amal. Amal tu sebab dia. Sebab untuk mendapat cintaan teman-teman. Dan beramal tu cara dia matikan diri. La haula wala quwata illa billah. Ya, sebab nak masuk semayang tu disebut. Orang panggil semayang, kita matikan. Tak ada daya upaya. Masuk-masuklah semayang dengan keadaan tu. Termasuk dengan dia, bukan dengan kita. Semayang dengan dia, jangan semayang dengan kita. Mana semayangkan kamu supaya kamu rasa kamu disemayangkan. Bukan semayanglah sebelum kamu disemayang. Itu makna lain. Itu gambar kain kapan, gambar pocong. Ini maknanya semayang rasa kita disembayang, mana digerakkan, af'al dia kan maksudnya. Bahawa dia akan jadi cantik tuan. Kerana engkau bila engkau melakukan amal itu ibadat adalah engkau ketika itu untuk dirimu, dan apabila engkau masuk dalam jalan kecintaan lain, ya, bagi Allah Ta'ala, ya, anak yang dah dewasa dia buat kerja untuk bapak dia, untuk apa tuan? Untuk mengambil hati bapak supaya bapak sayang, cinta ke dia atas kecintaan. Kalau budak kecil suruh buat kerja nak upah. Di kedai upah RM5, berdesuk RM5. Besok bagi RM10, buat lagi laju dia. Dia tanya pula, tak nak pergi kedai lagi.
dapat duit merah RM10, wah memang suka. Jadi buat kerja dengan bapak dengan mak dia tolong, bukan dia nak duit, sebab dia belum matang. Dia belum matang dalam ibadat. Matang dalam ibadat mencari cinta, kasih dengan Tuhan. Itu lagi tinggi. Sebab Tuhan kasih tak tahulah, tunggu je lah dibuka macam-macam tuan. Itu maksudnya. Habis. Dan satu lagi, izil abid ra'in li ibadatihi li annahu mujahidun fiha wa bin nafsi wal muhib. Ada beza antara abid dengan muhib. Wal muhib ra'in li mahabbatih li annahu hadi'un li azamati mahbubihi mutajarridun amma siwahu wal arif fauqahuma. Lagi tinggi kan? Oh, masya-Allah. Siapa yang buka kan? Arif billah. Dia yang pakar dalam bidang ni. Ya. Wal arif fauqahuma, atas daripada dua tu, li annahu ahraza ma ahrazahu wa zada alaihima bi ulumin laduniyatin wa ma'arifa ilahiyatin wa waridati ruhaniyatin. Tu tiga benda ni. Allah. Banyak kerja nak buat ni. Takut tak sempat umur ni. Kerana seorang abid, mana ahli ibadat yang zahir, ya, melihat ibadatnya. Abid maknanya ahli ibadat yang zahir. Dan ahli ibadat batin pun dipanggil abid juga, tapi abid itu maknanya ahli batin. Kerana dia bersungguh-sungguh padanya pada ibadat, ya, dan pada dirinya. Sebab tu orang kalau baru masuk nak kenal Islam, kita baca apa dan fadilat. Orang tabligh kan dia tarik orang tak semayang, dia tak semayang. Tu dia kena baca fadilat. Sebab dia orang awam baru lagi kena sebut benda-benda seronok dia. Kan? Macam budak-budak lah baru dia kan, kita bagi makan yang seslow dulu. Nestem bagi apa semua kan. Nasi penyek kena dulu kan. Ini umur 20 tahun makan nasi penyek. Apa benda kan? Asam-asam lah. Bukan? Tu. Makan dia tak sama dan dah dewasa, makanan orang dewasa. Ya, makanan ahli awam atau orang peringkat umur baru lagi budak ni, makan dia ni. Ya, suka kelebihan fadilat. Tu Nabi suruh juga tu. Nabi susun banyak peringkat. Semua Nabi susun tu. Peringkat awal macam ni, peringkat tawasit macam ni, peringkat muntahi macam ni. Yang lebih tinggi atau macam ni. Tu. Dan bersungguh-sungguh padanya pada dirinya, dan pencinta pula lawan abid, pencinta muhib, melihat kecintaan. Dia buat amal bukan pandang nakkan fadilat, dia pandang kecintaan Tuhan itu. Itu lagi hebat. Sebab kalau dapat Tuhan segala-galanya dia dapat. Kerana dia seorang yang tunduk bagi keagungan kekasihnya tu, meninggalkan segala sesuatu selainnya. Ya, segala yang lain semua dia potong, dikerat. Tu. Dan manakala orang yang arif, ini lagi tinggi kan. Ya, tadi muhib, mana orang arif lagi tinggi. Lebih tinggi daripada keduanya, pada abid dan apa? Dan muhib. Arif lagi tinggi. Kerana apa tu? Sebab dia tinggi kerana dia memelihara perkara yang dipelihara kedua-duanya. Yang abid pelihara ibadat pun dia buat kuat. Ya, yang muhib punya pemeliharaan mahabbah pun dia kuat, dua-dua dekat dia tu. Ibadat luar dia pun kuat, ibadat dalam mahabbah pun kuat. Itu sifat orang arif billah, dua-dua dekat dia. Memelihara perkara daripada kedua-duanya, bahkan dia mengatasi kedua-duanya dengan apa? Ilmu-ilmu laduni. Itu khas Tuhan bagi kat dia. Pembukaan tu, pembukaan macam-macam. Ya. Kemudian makrifat ketuhanan dan waridat ruhaniyah. Tiga benda dia dapat tu. Ulumul laduniyah, ilmu direct tu Tuhan. Kemudian ma'arif ilahiyah, makrifat yang dibangsakan kepada ketuhanan. Dan ketiga waridati ruhaniyah. Waridat ruhaniyah dapat. Itu pakaian para arif billah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka kan ni. Itu saja Allah Ta'ala buka. Wa ma zalika 'ala Allah bil aziz. Dan tak ada benda tu payah bagi Tuhan. Dia nak buka sekejap je. Penyamun perompak ditarik jadi wali kan ni. Dia nak sekejap saja. Kemudian iza araftahu ta'ala wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma ila khairal anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Tadi minggu ni
Apa tu? Untuk Ustaz Jamal kat majlis saya. Al-Abrar. Betul. Betul juga. Jumaat mana satu. Saya memang kami tak boleh Ustaz buat zikir. Hari Jumaat betul bang. Saya buat kerja boleh tak? Ini apa nama Ustaz? Sama musik. Budak bunuh tu. Budak itu kan. Ada nak tengok dulu. Berapa bulan? Nanti saya maklum Ustaz lah. Apa? Saya dah.